Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu berkaitan dengan adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasai mati. So, sekiranya kita mengalami pengalaman di mana ada kawan-kawan, keluarga ataupun jiran-jiran ataupun siapa sahaja saudara se-Islam kita yang meninggal, so apa adab menziarahi jenazah dan kubur? Kenapa? Adab menziarahi jenazah dan kubur ni amat dianjurkan oleh Islam. Okey, kita nak tengok berkaitan dengan adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, pengertian jenazah terlebih dahulu. Apa itu pengertian jenazah? Okey, jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki, perempuan ataupun kanak-kanak yang beragama Islam. Itu dipanggil jenazah. Adapun bagi orang yang bukan Islam, kita tak kategorikan ataupun kita tak panggil dia sebagai jenazah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada adab menziarahi jenazah. Apa adab-adab menziarahi jenazah? Okey, yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kita kena pakai pakaian yang menutup aurat, pakai pakaian yang proper, pakai pakaian yang kena dengan tema. Maksudnya kalau pergi menziarahi jenazah, ada pakaian yang sepatutnya kita pakai. Bukan pakaian yang nak main sukan ke, pakai seluar pendek ke, pakailah pakaian yang menutup aurat. Okey, yang kedua, memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Okey, sekiranya si mati itu adalah jiran kita, maka tugas kita adalah untuk orang kata nak bagi pertolongan daripada sudut apa pun boleh. Contohnya, menyediakan makan dan minum kepada tetamu yang hadir. Okey, bukan kita nak jangan kita menyusahkan lagi keluarga si mati. Dahlah keluarga dia, ahli keluarga dia meninggal dunia. Lepas tu pergi rumah dia, kita pun tanya, tak ada buat air ke? Tak ada sediakan makanan ke untuk tetamu? Tak, itu bukan tugas dia orang. Dia orang masa tu dah dalam keadaan sedih, dah dalam keadaan yang merumitkan. So, jangan rumitkan lagi keadaan keluarga si mati. So, kita yang kena bantu mereka. Sediakan air ke, sedikit makanan ke, biskut ke, kek ke. Kita sebagai jiran boleh sediakan makanan. Okey, itu daripada sudut memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Okey, seterusnya mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Okey, kita pergi ucapkan takziah. Jangan tertukar dengan tahniah. Orang mati ataupun orang yang meninggal dunia, tiba-tiba kita pergi ucap tahniah lah. Okey, itu lagi menyakitkan hati dia lah. Ucap takziah ataupun apa-apa ucapan yang boleh membangkitkan semangat dia. Kerana masa tu ahli keluarga si mati ni tengah sedih. Okey, seterusnya bertolak ansur dalam antara kita dengan keluarga si mati. Okey, saling kita kata bagi semangat dekat dia. Okey,
Seterusnya, membanyakkan membaca Al-Quran dan doa. Bagi kita pergi ziarah jenazah tu, kemudian kita bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, tak kisahlah surah Al-Mulk ke surah Yasin, ataupun bacalah Al-Fatihah dan berdoa kepada si mati ataupun berdoa ke atas jenazah. Kemudian solat jenazah secara berjemaah. Tunggulah sampai solat jenazah. Kita bantu untuk menyempurnakan perjalanan terakhir bagi si mati tersebut. Mandikan, kafankan, solat jenazah dan seterusnya, mengebumikan. Kemudian kita tengok kepada adab menziarahi perkuburan. Adab menziarahi perkuburan. Apa adab-adabnya semasa kita nak ziarah kubur? Yang pertama, memberi salam kepada ahli kubur. Memberi salam kepada ahli kubur kita, sama ada kita lalu ataupun kita berjalan ataupun memang kita pergi ke tanah perkuburan, sebelum masuk ataupun bila nampak tanah perkuburan Islam tu, kita bagilah salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian membaca Al-Fatihah atau surah-surah dan tahlil. Sedekahkan Al-Fatihah kepada ahli kubur. Kemudian tidak melangkah di atas kubur. Selepas kita, bila dah masuk dalam kubur, bila dah masuk ke kawasan tanah perkuburan tu, kita tengok kalau ada perkuburan, ada kubur-kubur yang lain, jangan melintas ataupun jangan langkah kubur tu. Pilihlah jalan yang di tepi-tepi kubur tu. Kalaulah kita ada saudara mara kita ke yang contohnya kubur dia dekat tengah. So, bila kubur dia dekat tengah, banyaklah kubur-kubur lain yang kita kena lalui. So, jangan melangkah di atas perkuburan. Kita tengok kubur, cari laluan yang tak ada kubur ataupun lalu di tepi-tepi dia. Jangan melangkah. Menutup aurat. Bila nak pergi ke perkuburan, nak ziarah kubur, kena pakai pakaian yang menutup aurat. Kemudian, menjaga kebersihan tanah perkuburan. Kena jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Tidak berbual kosong semasa di tanah perkuburan. Sebab tujuan kita pergi ke tanah kubur tu adalah untuk ziarah ahli keluarga, sahabat handai yang telah meninggal dunia. So, janganlah kita berbual kosong. Baik baca Al-Fatihah ke ataupun diam. Diam lebih baik daripada kita berbual kosong. Seterusnya, tidak berlari-lari di perkuburan. Perkuburan bukan taman permainan. So, jangan berlari-lari. Kenapa? Yang pertamanya, untuk hormat tanah perkuburan itu. Nak hormat kawasan tu. Kawasan tu bukan tempat bermain. Lagi satu, takut menimbulkan kecederaan. Bila kita berlari-lari, tersepak apa-apa, boleh mendatangkan bahaya kepada kita. So, jalan elok-elok, berjalan dengan sopan. Seterusnya, mendoakan penghuni kubur. Mendoakan penghuni kubur. Bacalah doa untuk penghuni kubur. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekiranya kubur yang kita ziarah tu lelaki, ataupun kita baca kalau perempuan, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, ataupun kita nak berdoa kepada seluruh ahli kubur tu, kita bacalah Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ataupun tak pandai yang bahasa Arab, kita doalah dalam
bahasa apa pun, dalam bahasa Melayu ke, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, tempatkanlah mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Okey. Kita doakan penghuni kubur. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada akibat tidak mengamalkan adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, apa akibat sekiranya kita tidak amalkan adab ketika menziarahi jenazah dan kubur? Okey, yang pertama, mendapat dosa. Confirm. Bila tak beradab, kita akan dapat dosa. Yang kedua, dimurkai Allah dan Rasul. Allah dan Rasul sangat marah bagi orang yang tidak beradab ketika menziarahi jenazah dan kubur. Okey, yang ketiga, dibenci rakan dan masyarakat. Orang pun rasa macam kita ni, orang tak nak layan kita lah. Orang benci kat kita kalau kita pergi, contohnya, pergi ziarah jenazah, buat bising. Orang akan rasa macam, dia ni kenapa kan? Datang-datang orang tengah sedih, dia buat bising. So, kita akan dibenci oleh rakan dan masyarakat. Kemudian, yang keempat, runtuh harga diri. So, maksudnya kita punya, orang tak respect kat kita bila kita tak beradab. Okay? Okay, seterusnya, kita nak tengok kepada hikmah beradab ketika menziarahi jenazah dan kubur. Apa hikmahnya? Apa kebaikannya? Okay. Yang pertama, hikmahnya adalah dapat mengambil pengajaran, dapat menginsafkan diri bila kita pergi ke tanah perkuburan, bila kita pergi menziarahi jenazah, kita akan dapat mengambil pengajaran, kita akan rasa yang satu hari nanti kita juga akan meninggal dunia. Okey. Yang kedua, dapat merapatkan hubungan dengan keluarga si mati. Dapat merapatkan hubungan. Dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga si mati dalam perbuatan kita menziarah tu. Okay, bila kita pergi menziarah. Okay. Yang seterusnya, meringankan kesedihan keluarga si mati. Dengan cara kita pergi berziarah tu, dapatlah kita bagi semangat dekat keluarga si mati, meringankan sedikit kesedihan keluarga dia. Dia dah hilang ahli keluarga. Okay. Kemudian kita pula pergi. Maksudnya dia tidak terasa yang dia tu kesorangan. Ada lagi orang lain yang caring terhadap dia. Okay. Kemudian yang keempat, mendorong untuk melakukan ibadah. Bila kita selalu pergi menziarahi jenazah, kita pergi ke perkuburan, ia akan mendorong kita untuk lebih kuat beribadah. Sebab apa? Kita tahu satu hari nanti, ibadah itulah yang kita akan bawa ke alam kubur. Okey? Okay, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan untuk pelajaran kali ini, iaitu adab menziarahi jenazah dan kubur. Semoga kita sama-sama menjadi orang yang beradab dalam apa jua tindak tanduk kita, pekerjaan kita, perbuatan kita. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.